اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama dalam kuliah sebelum subuh ini di Mahat Tafiz Darus Sajidin Darsa Segamat Johor. Pada pagi ini kita berkuliah dalam kuliah khas online di bawah tajuk Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah, tajaan Sinnufa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati para penaja, diangkat kedudukan mereka pada sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa mereka dan dosa kita juga, dan Allah mudahkan urusan kita dan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ataupun pagi ini kita berbicara tentang akidah dan golongan yang terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang termasuk dalam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu ialah di dalam neraka. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan bid'ah itu yang menyebabkan seseorang kecundang dalam neraka ialah berkenaan dengan akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara yang berkaitan dengan ibadat, walaupun termasuk dalam perkara bid'ah, tetapi selagi mana dia ada asal, maksudnya ada sandaran daripada Quran ataupun hadis, dan segi praktikalnya menyalahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyalahi yang dibuat Rasulullah ataupun dengan makna tak dibuat oleh Nabi SAW, tapi dikategorikan oleh jumhur ulama dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ialah bid'ah yang hampir kepada sunnah, sebab dia ada asal, cuma mempraktikkannya itu teknikalnya
tidak sama. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita nak cakap tentang akidah yang disebut dengan Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Dalam zaman abad yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah pun mencipta manusia yang sebegitu bijak dan cerdik. Dan kecerdikan mereka luar biasa. Kecerdikan mereka ini ialah untuk menangani isu-isu umat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama ini selepas berlangsung lepas Nabi wafat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menyebar ke seluruh alam dan berlaku perubahan-perubahan yang berlaku kepada umat pada ketika itu yang memerlukan golongan bijak pandai yang disebut dengan para ahli ulama untuk meneruskan agama agar berada di atas landasan yang sebenarnya. Maka di antara sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dimiliki oleh ulama, yang diwarisi daripada Nabi, ialah fatanah, iaitu kebijaksanaan. Di zaman Nabi SAW, agama itu datang seperti mana yang sedia kita maklum, seperti mana yang diutuskan oleh Allah. Malaikat Jibril menyampaikan peraturan dan agama kepada Rasulullah SAW, dan begitulah sehingga Nabi kita wafat. Tetapi selepas Nabi kita wafat, agama berkembang ke seluruh alam dan berlaku perkara-perkara yang memerlukan ijtihad. Maka ketika itu beristihadlah para sahabat Nabi, terlebih khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, yang termasuk dalam kumpulan Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka mendapat mandat dan autoriti daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menentukan hukum-hukum yang memerlukan pada ijtihad yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mandat yang diberi oleh Nabi itu melalui hadis yang Nabi sebut, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Mai depan ni, sahabat-sahabat Nabi mereka seperti bintang. Mana seorang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Mana para sahabat Nabi mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama kibar as-sahabah, yang kedua sigar as-sahabah. Kibar as-sahabah maknanya sahabat yang utama. Sigar as-sahabah iaitu sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Jadi sahabat yang utama ni mereka tergolong sebagai ulama us-sahabah. Jadi bila mereka ulama, mereka mewarisi tugas-tugas Rasul, iaitu menentukan ataupun meletakkan balik agama dalam acuan yang sewajarnya pada zaman mereka. Dalam sebuah hadis yang lain juga Nabi kita sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Adalah kamu berpegang dengan sunnahku dan berpegang dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Maknanya tidak ada pertikaian terhadap khulafa'ur rasyidin, begitu juga ulama-ulama di kalangan para sahabat Nabi. Maka begitulah berlangsung sampai abad yang kedua. Pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada ilmu dia panggil ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir. Sehinggalah bila mai zaman selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
khairul qarni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun-kurunku, kemudian kurun yang selepasku, kemudian kurun yang selepasku. Kurun itu dipanggil kurun tabi'in dan kurun tabi'ut tabi'in. Tanilah berlaku pemecahan kepada ilmu. Pemecahan pada ilmu ini ialah untuk memudahkan umat, dan berlaku di sana persisihan di kalangan para alim ulama dalam bidang-bidang tertentu. Bukan dalam bidang fiqh semata-mata ulama bersisihan pendapat, bahkan dalam ilmu kalam yang kita berbicara pada hari ini pun ada persisihan ulama di sana. Begitu juga dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu pun ada perpecahan pendapat dalam nak menentu baris dalam bahasa Arab. Di sana ada Kufiyun, dan di sana ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Basriyun. Pendapat ulama Basrah baca begini, pendapat ulama Kufi baca begini, sampai keluarlah kitab seperti Ishmuni, kitab nahwu yang tinggi sekali. Sebelum tu adik dia nama kitab Yasin Fakihi. Mana kitab nahwu pun berpecah, khilaf pendapat, boleh baca macam ni, boleh baca macam ni. Begitu. Jadi maka termasuk dalam perkara yang dipersisihkan ialah berkenaan dengan akidah. Isu akidah bermula daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak dipersetujui oleh muridnya yang bernama Wasil bin Atha. Jadi dalam perkara yang berkaitan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkara yang berkaitan yang tak dipersetujui oleh Wasil bin Atha, maka dia keluar daripada halaqah ataupun majlis guru dia Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga dia membentuk halaqah lain, buat kuliah lain, keluar daripada halaqah Imam Hasan Al-Basri. Dia buat halaqah lain dalam isu yang tak dipersetujui oleh dia, iaitu berkenaan dengan pelaku dosa besar. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat, orang yang berdosa besar ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang berdosa besar menurut pandangan Mu'tazilah, mereka dikatakan ataupun mereka duduk di petengah, di tengah-tengah, beriman pun tidak, kufur pun tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka digelar sebagai fasik. Itulah yang jadi pertikaian. Sehinggalah selepas itu berlangsung dalam perkara-perkara yang lain, seperti perkara yang berkaitan dengan keadilan Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah akidah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta perbuatan manusia baik ataupun buruk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik ataupun buruk, Allah yang cipta perbuatan tu. Kita sembahyang, Allah yang cipta perbuatan sembahyang kita. Seorang tu mencuri, Allah mencipta perbuatan mencuri dia. Seorang tu merompak, Allah mencipta perbuatan merompak dia. Seorang tu berzina, Allah mencipta perbuatan zina dia. Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mencipta yang baik, Allah mencipta perbuatan yang tak baik. Tetapi kita semua kena beradab dengan Tuhan. Ketika mana Allah mencipta perbuatan baik kita, kita kata Allah.
Tapi bila mana kita dicipta perbuatan jahat kita kena kata kita sekalipun hakikatnya Allah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, oleh kerana mereka nak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dalam isu mereka nak mensucikan Allah, jadi mereka jadi telajak. Sampai mereka kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang baik hanya yang baik saja perbuatan Allah, yang buruk bukan perbuatan Allah. Itu yang jadi persisihan. Cuma dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun Allah mencipta perbuatan baik kita, Allah mencipta perbuatan buruk kita, tapi manusia ni, hamba ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi perbuatan itu ada ikhtiar dia yang buat baik, dia yang berikhtiar melakukan kebaikan. Jahat, dia berikhtiar juga melakukan kejahatan. Tentulah terletaknya dosa dan pahala. Bila mana dia buat baik, maka dia mendapat pahala, melayakkan dia untuk mendapat rahmat Allah, untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi bila mana dia buat jahat, maka menimbulkan dosa, maka dengan asbab dosa itu dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Dalam isu ni Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat Allahumma salli ala sayyidina. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta baik manusia, mencipta buruk manusia. Lepas tu zalimkah Tuhan mencipta jahat manusia, lepas tu dia bagi manusia masuk neraka? Tu persoalan yang timbul. Dalam perkara ni, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tak boleh ditanya, tak boleh dipersoal. Tapi kitalah yang dipersoalkan. Wahum yus'alun. Hampa akan buat jahat kan? Tuhan tak boleh dipersoalkan. Kita yang dipersoalkan. Dalam akidah kita macam tu. Umpama macam ni, satu orang nak sembelih ayam. Dulu ni orang kampung, ayam duduk atas pokok. Ayam tak duduk dalam reban ayam. Bila nak sembelih ayam, ambil beras tabuk. Ayam pun pakai mai pagut beras yang ditabuk oleh orang nak sembelih ayam. Lepas tu bila tengok ayam tu, dia ambil ayam bulu warna merah, dia nak sembelih tu, ikut suka dia lah. Waktu tu jiran sebelah rumah mai, awak tak ambil hak hitam ni, awak ambil hak merah ni. Waktu tu tuan rumah kata apa dekat tuan ayam, kata apa dekat kawan tu? Ikut suka aku, ayam aku. Itulah hamba aku, ikut suka aku. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi golongan Mu'tazilah mereka tak mau. Hak buruk ialah manusia sendiri. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang baik Allah, yang buruk manusia. Jadi mereka terlalu nak mensucikan Tuhan sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terlebih. Itu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ni berlangsung selama 300 tahun dalam kerajaan Islam dulu, sehingga pernah menjadi akidah resmi kerajaan. Dan mana ulama-ulama yang tak bertentang dengan yang tak bertentang dengan kerajaan, jadi ulama-ulama itu akan diambil tindakan, dibunuh, disiksa dan sebagainya. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Dalam akidah kita soal Sayyidina Muhammad, akidah bertentang dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makhluk Al-Quran sebabnya tulisan itu makhluk yang tulis. Huruf itu makhluk. Sebab kalam Allah tak terdahulu dan tak terkemudian, tak berhuruf dan tak bersuara kalam Allah. Tapi Quran baca ada suara, ada huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bercakap pula ada dulu kemudian. Saya makan nasi, saya duduk awal, makan duduk tengah, nasi duduk belakang. Kalam Allah tak ada terdahulu, tak ada terkemudian.
Jadi ketika itu ahli golongan Mu'tazilah kata Quran itu makhluk. Imam Ahmad di dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan Sayyidina Ahmad tak boleh kata Quran itu makhluk, sekalipun zahirnya memanglah makhluk, tapi tak boleh kata, sebab takut nanti orang salah faham, orang awam salah faham. Mereka kata Sayyidina Muhammad Al-Quran, kalam yang duduk di Tuhan tu, kalam nafsi tu pun makhluk juga. Sebegitu ulama cemburu dalam perkara yang berkaitan dengan isu macam ni. Takut terlajak orang pergi kata kalam Allah pun baharu juga. Maka dipukul Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, ditangkap, dipukul sebab pegangannya bersalahan dengan pegangan mazhab kerajaan pada ketika itu yang bermazhab Mu'tazilah. Kata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, kalaulah pukulan yang dikenakan ke atas aku itu dikenakan ke atas unta akan mati. Tapi oleh kerana kekuatan rohaniyah yang kuat yang dimiliki oleh Imam Ahmad, itulah yang menyebabkan ketahanan badannya. Sebab manusia ni bila mana roh dah kuat, jasadnya akan kuat. Maka di akhir isu itu, oleh kerana tak mampu dah nak menanggung pukulan, maka Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Ahmad ni dia buat macam ni, dia tarik, dia kata Sayyidina Sayyidina Muhammad, baik. Okey. Macam tu. Langsung dia kata Al-Quran, dia kata Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ni baru, semua ni makhluk. Kata kerajaan, awak tak beritahu ai. Kata kalau takkan nak pukul. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam kata Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ni baru. Ni dia tangan jari dia ni. Faham tak? Bukan Quran tu, bukan Zabur tu, bukan Injil tu, bukan Taurat tu. Tu isu yang berlaku. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu akidah Mu'tazilah yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi dalam mazhab Mu'tazilah juga yang bercanggah dengan akidah kita, iaitu orang yang dosa besar kekal dalam neraka, masuk neraka. Bila buat dosa besar, tak dikira beriman, tak dikira kafir, dia tengah-tengah, dia panggil fasik, masuk dalam neraka. Neraka tu kekal selama-lamanya dalam neraka. Apa? Dalam ayat yang Tuhan sebut dalam Quran tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat yang berbunyi, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ayat tu, siapa yang bunuh satu orang beriman, maka balasannya kekal dalam neraka. Jadi Mu'tazilah ambil ayat tu kekal dalam neraka, mengambil zahir ayat. Mu'tazilah ni dia pakai akal lebih pada Quran. Tu mazhab Mu'tazilah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya mazhab Sunnah menyelamatkan. Jadi di sana masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia masukkan dengan kekal, maknanya bukan lama-lama, tapi lama dalam neraka. Itu pendapat ahli sunnah. Jadi lepas mereka disiksa dalam neraka, habis siksaan akan masuk syurga balik. Itu mazhab ahli sunnah yang kita pegang. Okey. Sehinggalah satu zaman dipanggil zaman pemulihan akidah, yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang dipanggil Asy'ariyah, pegangan Asy'ariyah. Pegangan Asy'ariyah ni dia berlaku macam ni. Ada satu ulama Syiah Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubai. Jadi Mu'tazilah pegang yang maknanya makhluk ni ada kuasa sendiri. Maknanya makhluk ni ada kuasa juga. Sedangkan kita ni, perbuatan kita semua Allah buat. Makhluk ni ada kuasa juga, perbuatan makhluk. Maknanya kalau buat baik, makhluk.
Kalau buat jahat, kalau berbuat baik Allah bagi. Kalau buat jahat, makhluk yang buat. Mana makhluk ada kuasa juga. Jadi ketika tu murid kepada Abu Ali Al-Jubai yang bernama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, jadi dia keluar daripada pahaman guru dia soal Sayyidina Muhammad, membetulkan pahaman Mu'tazilah ni. Allah bagi dia jadi mujaddid dalam perkara akidah soal Sayyidina Muhammad. Jadi maka pegangan yang kita pegang hari ni, pegangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengasaskan ilmu sifat 20 Allah Sayyidina Muhammad. Di antara usaha dia untuk menyelamatkan guru dia, dia bagi anak dia kahwin dengan guru dia. Bila kahwin ni, maka berlakulah jima'. Jadi bila jima', guru dia telah menjima' anak dia selepas mereka bersuami isteri. Bila selesai jima', isteri dia minta lagi, tak lagi. Boleh bagi? Tak boleh bagi. Faham tak? Tak boleh bagi. Nak kena tunggu pula sejam baru boleh bagi. Dah ada kuasa makhluk buat lah. Nampak tak? Jadi begitu sampai takal tu, maknanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak menyelamatkan guru dia dalam pahaman mana ada makhluk ada kuasa Allah. Cumanya makhluk ni ada pilihan nak buat baik ataupun nak buat jahat. Kalau buat jahat masuk syurga, kalau buat jahat masuk neraka. Itu secara ringkas. Kemudian bertanya tentang akidah Qadariyah ataupun akidah Jabariyah. Jadi Jabariyah ni makhluk tak ada apa langsung. Dia macam kapas. Tuhan suruh buat baik, suruh buat jahat, tak ada kuasa apa langsung. Sementara Qadariyah ni maknanya masalah Sayyidina makhluk semua, Tuhan tak ada langsung. Itulah beza secara ringkas. Itu kita pas nak kasok ni. Jadi nak makan sahur lah. Jadi cukup sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih di atas penjelasan di atas masalah Sayyidina Ahmad, ruang yang ringkas yang Allah tentu pada kita ni, insya-Allah. Cuma lepas subuh lagi saya nak bercakap, nak melancarkan dana masalah dana darsa Johor, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan minta Samzul lagi siap tempat kita nak bayar hajat di tapak lepas memang subuh, insya-Allah. Jadi untuk tu mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalani hidup sebagai hamba yang soleh, dan Allah selamatkan kita semua daripada akidah yang tak betul. Jadi di sana ada 73 puak dalam umat Muhammad, satu yang masuk syurga, iaitu ma'ana alaihi wa ashabi, iaitu pegangan yang aku dan sahabat-sahabat aku berpegang di atasnya. Itulah yang akan masuk syurga. Sebab syurga ni dia akan dimasuki oleh orang yang akidahnya masalah Sayyidina Muhammad betul dengan yang Nabi pegang hari itu, yang dipegang oleh para sahabat hari itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.